Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Amma ba'd. Yang dia kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah, dapat kita sama-sama menunaikan fardu solat maghrib. Moga-moga ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita umur, Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan waktu untuk sama-sama duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ilmu-ilmu Allah. Moga-moga dengan kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan hati kita semakin tunduk, hati kita semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah menambahkan keimanan kita, Allah Ta'ala menambahkan ketakwaan kita, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Moga-moga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada Allah, kalau andai kata Allah Subhanahu wa taala nak ambil ajal kita, Allah Ta'ala nak tentukan akhir kehidupan kita, jadi kita mohonlah kepada Allah, moga dalam suasana kita berada di rumah Allah ini, dalam suasana kita sedang menuntut ilmu, dalam suasana kita sedang beribadah kepada Allah, tengah solat ke, tengah qiyam ke, solat sunat, qabliyah, ba'diyah. Baru-baru ni kita ada viral seorang Imam Umar Al-Khattab nama dia, dari Maghribi Maroko, baru lagi meninggal dunia ketika mana dia sedang membaca khutbah khatib Jumaat, baru dalam 4-5 hari lepas, di Maroko, di Maghribi. Hari Jumaat, hari yang baik, Sayyidul Ayyam, tengah baca khutbah, baca khutbah pula tu menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Slow cakap ni, ada orang pun buka handphone record. Habis asyhadu an la ilaha illallah, tengah khutbah Allah Subhanahu wa taala ambil dia. Yang mana kalau kita tengok satu kehidupan yang akhirnya ditutup dengan husnul khatimah. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala nak ambil umur kita, biarlah kita sedang duduk dalam majlis ilmu, sedang beribadat kepada Allah ni, duduk Allah Ta'ala ambil kan. Jadi dengar pun nampak husnul khatimah. Jadi kita ni, umur kita ni tak tentu, kita tak tahu. Kalau kita tahu kita boleh prepare. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akhirkan kehidupan kita ni dengan husnul khatimah. Sebab banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa sebagaimana kita mati, begitulah kita akan dibangunkan. Kalau kita mati bersama dengan orang alim, orang saleh, orang yang baik-baik, maka kita akan dibangunkan bersama dengan golongan tersebut. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku,
akhirilah kehidupanku ini dengan penutup yang baik. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup akhir kehidupan kita ini dengan perkara yang buruk, mati dalam keadaan yang tidak baik. Moga Allah SWT memberkati kita semua, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulumil Quran, cara mudah memahami Al-Quran, karangan Syekh Mana Khalil Qattan, seorang ulama daripada Mesir yang meninggal pada tahun 1995. Buku ini terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ala Indonesia oleh Pustaka Jiwa. Pada pengajian kita yang terakhir pengajian kita yang terakhir kita berada pada muka surat 19. Kita dah masuk kepada tajuk. Pada bab yang kedua kita membicarakan tentang definisi Al-Quran. Pada tajuk ini pengarang membicarakan definisi Al-Quran itu daripada perkataan qira'ah, kemudian dia datangnya Quranan, makru'ah. So ada beberapa bentuk yang dibawa oleh pengarang Syekh Mana Khalil Qattan untuk memberikan definisi Al-Quran, memberikan kita kefahaman tentang Al-Quran itu. Okey, kemudian kita sampai dekat bawah itu, surat 19. Okey, dia kata menurut sebahagian ulama pemberian nama iaitu dengan nama Al-Quran di antara kitab-kitab Allah itu sebab kitab ini juga mencakupi intipati daripada kitab-kitabnya. Maksudnya Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mencakupi kitab-kitab sebelumnya yang ada. Itu kitab apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sebelum datangnya Al-Quran yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian adanya sahifah suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, ada suhuf Nabi Adam, ada suhuf tu banyak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan disebutkan dalam riwayat bahawa nabi ini keseluruhan dia ada lebih kurang 124,000, punya dah banyak. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 124,000, yang mana Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Yang rasul ada 313. Yang perlu kita ketahui biasa tu 25 orang. So rasul banyak, nabi sampai 124,000. Punyalah banyak. Tentunya setiap nabi itu mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagiannya diberikan suhuf dan ada yang diberikan kitab. Cuma bezanya nabi-nabi yang terdahulu ini apabila mereka mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu itu hanyalah digunakan untuk kaum dia sahaja. Kalau kaumnya itu duduk dekat Meru, contoh, untuk orang Meru je lah. So ada Nabi, contoh kat Meru ni ada satu Nabi yang Allah utus. So untuk orang Meru ni aja, dia pun utuskan dalam bahasa Jawa. Turunlah wahyu suhuf dalam bahasa Jawa untuk orang Meru je. So dia punya syariat dia untuk tempat-tempat tertentu sahaja. Begitu juga di tempat yang lain. Ada waktu dan ketika tu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi dalam waktu yang sama di tempat yang berbeza. Beberapa orang Nabi. So Nabi tu banyak, beberapa tempat yang berbeza. Dengan yang masing-masing mendapat wahyu, dia gunakan wahyu itu hanya untuk pada kaum dia sahaja. Bahasa kaum itu sahaja wahyu itu diturunkan. Sebab itu kitab-kitab terdahulu, suhuf terdahulu dia habis, hilang itu je. Habis zaman dia habis. So berbeza dengan kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran ini rahmatan lil alamin. Dia untuk semua umat manusia, dan dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia akan kekal hingga hari kiamat. Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan dalam surah Hijr ayat yang ke-9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memastikan Al-Quran itu sentiasa terpelihara. Itu janji daripada Allah.
Dan kata pengarang, jadi kitab Al-Quran ini walaupun kitab untuk semua umat di akhir zaman ini, semua bangsa, hanya ditulis bahasanya bahasa Arab untuk semua orang, tak kira lah dia Arab ke, Melayu ke, Jawa ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, maka digunakan kitab Al-Quran. Sama aja sampailah akhir zaman. Intipati yang ada dalam kitab Al-Quran, dia merangkumi kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itu dalam Quran tu kita tengok dia ada cerita tentang Bani Israel, ada cerita tentang Yahudi, cerita tentang Nasara, dan tu ada cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua Nabi tadi. So dia merangkumi kitab-kitab yang terdahulu. Bahkan kata pengarang mencakupi intipati daripada semua ilmu, yang mana dalam Al-Quran ini dia merangkumi semua ilmu ada, disebutkan dalam Al-Quran. Hal itu diisyaratkan dalam firman-Nya. So didatangkan oleh pengarang ni surah An-Nahli ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat. Ini pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka daripada golongan mereka sendiri. So setiap umat tu dia akan menjadi saksi kepada utusan yang dihantar pada zaman dia. Dan kami datangkanmu, iaitu wahai Muhammad, untuk menjadi saksi terhadap mereka. Maksudnya umat Nabi Muhammad, kita lah ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, iaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kata Allah menjelaskan tiap-tiap sesuatu, menjelaskan setiap sesuatu, tibyanan likulli syai'. Kemudian dia apa fungsi dia lagi? Wahudan, dia menjadi hidayah, wa rahmatan, dan Quran itu menjadi rahmat, wa busyra lil muslimin, dia menjadi membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. So dia merangkumi semua sekali, semua ilmu, semua bidang yang diperlukan ada dalam Al-Quran. Kemudian pengarang membawakan dalil yang seterusnya daripada surah Al-An'am ayat 39. Walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fi dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, yakni Al-Quran lah. Yang pertama tadi dia bawakan dalil menunjukkan Nabi Muhammad itu sebagai saksi kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian dibawakan penerangan tentang dalam Al-Quran itu ada semua disiplin ilmu yang dikatakan sebagai hidayah, sebagai rahmat, sebagai berita gembira. Itu dari aspek yang positif. Kemudian diberikan peringatan, wallazina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka adalah bisu dan tuli. Dia kata summu wa bukmun fi dhulumat, bisu dan juga tuli di dalam gelap gelita. May yasha'illahu yudlilhu, sesiapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya menurut peraturan ketetapannya. Wa may yasha', dan sesiapa yang ia kehendaki yaj'alhu ala siratin mustaqim, akan dijadikan atas jalan yang betul, yang lurus. Surah Al-An'am. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilmu Allah ni semua dah ada dah, di sisi Allah. Ilmu Allah tu semua dah ada yang akan berlaku sampai hari kiamat. Semua Allah Ta'ala dah tahu dah. Allah Ta'ala dah susun dah. Ada yang berbentuk takdir Allah tu dah selesai, Allah susun. Ada di antara takdir Allah tu, ada bahagiannya yang Allah berikan kepada kita untuk kita pilih, supaya Allah itu nanti pada hari akhirat nanti kita nampak dia adil. Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, innallaha
la yuzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah Subhanahu wa taala ni dia tidak akan menzalimi manusia ni sedikit pun. Sedikit pun Allah Ta'ala tidak akan menzalimi kita. Tetapi yang menzalimi manusia ni ialah anfusahum, diri kita sendiri. Kita yang menzalimi diri kita. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sikit pun Allah Ta'ala tak zalim kita. Ada ayat lain Allah Ta'ala sebutkan, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak menzalimi mithqala dzarrah. Besar satu zarah pun Allah tidak akan menzalimi kita. Maksudnya Allah Ta'ala beri peluang kan kepada kita untuk kita pilih benda yang baik dan juga benda yang buruk. Allah Ta'ala sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita, berikan kepada kita kefahaman, petunjuk benda yang baik dan juga benda yang buruk. Maka di situ kita diberi peluang oleh Allah untuk kita pilih yang baik ataupun kita pilih yang buruk. Kalau kita pilih yang buruk, maka Allah Ta'ala izinkan, maka tempat kita ialah neraka Allah. Kalau kita pilih benda yang baik, maka kita akan masuk syurga Allah. So ada tempat kita pilih. Tak bolehlah kita kata kita dah pilih benda buruk, dia kata ni dah takdir Tuhan dah. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab kita yang pilih. Contohnya keluar petang 6.30, keluar nak pergi Masjid Nur Jannah ke nak pergi Lotus. Tengok kan ada dua pilihan. Ada rasa macam nak beli barang kan, nak pergi Lotus ke nak pergi Masjid Nur Jannah, kita boleh pilih. Maka kalau kita pilih pergi Lotus tu lainlah cerita dah. Ataupun kita nak pergi ke tempat lain, tapi masjid pun boleh pergi masjid, solat berjemaah, dengar kuliah kan. Maka kita yang buat pilihan. Kalau kita katakan dah takdir Tuhan, nasib aku begini, Allah Ta'ala dah tentukan, tak bolehlah kita kata macam tu. Segala-galanya kita katakan begitu. Dia yang berkaitan dengan perbuatan manusia, af'alul ibad. Yang mana perbuatan manusia, perbuatan hamba ni, di situ Allah beri kita peluang untuk kita pilih. Kalau kita pilih benda yang tak baik, Allah Ta'ala izinkan, dia akan berlaku. Kalau kita pilih benda yang baik, Allah Ta'ala akan biarkan dia berlaku, dan Allah akan sokong benda-benda yang baik. Dan kalau kita pilih benda yang buruk, Allah Ta'ala biarkan, Allah Ta'ala izinkan juga benda itu berlaku. Allah Ta'ala biarkan kita dalam kesesatan. Jadi supaya di akhirat nanti adil Allah Ta'ala tu. Tak boleh kita nak kata kita buat benda buruk begini, kata ya Allah aku tak tahulah, begini macam alasan kita depan Allah ni. Kita tak boleh cakap macam tu, sebab Allah Ta'ala tu sifatnya adil. Dia dah beri kita peluang, dia dah beri kita kefahaman tentang benda yang baik, benda yang buruk. Cuma kita sendiri yang pilih benda yang tak baik. Itu yang disebutkan may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah akan kesesatan, dia akan Allah Ta'ala biarkan dia dalam kesesatan. Dia yang pilih kesesatan itu. Wa may yasha', siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, yaj'alhu ala siratal mustaqim. Maka dia akan Allah Ta'ala beri dia peluang untuk dia pilih benda yang baik, sentiasa berada di dalam jalan yang lurus. Sebagian ulama berpendapat kata Al-Quran itu pada asalnya tidak berhamzah. Mungkin kerana ia dijadikan sebagai satu nama bagi sesuatu wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang diambil daripada qara'ah. Atau mungkin juga kerana ia berasal daripada kata qurina asyai'u bi syai'in. Qurina asyai'u bi syai'in, yang bererti membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Atau juga berasal daripada perkataan qara'in, kerana ayat-ayatnya saling menyerupai. So ada tiga benda ni kan yang disebut oleh pengarang ni. Pertama, kata pengarang, mengikut sebagian ulama, dikatakan bahawa perkataan kata Al-Quran itu pada asalnya tidak berhamzah. Alif lam qaf ra alif nun aja. Al-Quran, dia tak ada hamzah di situ. Itu pada asalnya. Itu yang pertama. Dan memang kalau kita tengok asal tulisan Al-Quran ini pada zaman Nabi,
pada zaman sahabat, pada zaman itu dia masih tak ada lagi huruf hamzah. Huruf hamzah ni tak ada. Huruf hamzah ni. Huruf hamzah ni dia datang kemudian. Dia merupakan ciptaan para ulama yang selepas 100 Hijrah, iaitu pada zaman Andalus. Kalau tuan-tuan buka dekat Google tu search mushaf lama, mushaf zaman sahabat dulu kan, kita takkan jumpa ada huruf hamzah, tak ada dalam Quran. Dia tak ada. Huruf hamzah ni lahir pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dia meninggal 1970 Hijrah. Sebelum ni kita ada bincangkan zaman Quran itu dia tak ada baris, tak ada titik, kemudian datangnya baris dalam bentuk titik kan, kita ada bincang. Kemudian datangnya titik yang mana kalau baris mula berwarna merah, kemudian tukar jadi warna hitam. Jadi Khalid bin Ahmad dia antara ulama yang terakhir yang menyeragamkan tulisan Al-Quran, meletakkan tanda syaddah, sabdu, tanda-tanda yang lain pada Quran, tanda mat, mengubah tanda-tanda dalam Al-Quran itu jadi lebih sempurna. Dan disebutkan dalam kitab bahawa orang pertama yang meletakkan huruf hamzah ni ialah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Huruf hamzah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok huruf hamzah dalam Quran ni, kalau kita belajar, dia ada dua asas dia. Satu disebut hamzah wasal, satu lagi hamzah qata. Kalau hamzah wasal, dia ada kepala sad dekat atas alif tu. Jenis yang alif lam kan, as-salah, alhamdu. Jadi pada huruf alif tu diletakkan kepala sad, iaitu nama dia hamzah wasal. Yang kedua disebut sebagai hamzah qata. Hamzah qata ni dia terletak, kalau biasa kita tengok pada alif tu ada dekat atas, kemudian ada dekat bawah. Itu jenis hamzah qata. Itu yang asas. Tapi kalau kita tengok di dalam macam ini, dia bentuk-bentuk hamzah pada tempat-tempat lain. Yang mana zaman Nabi dulu memang tak ada huruf hamzah ni. Hamzah ni ada duduk di atas waw. Kalau tuan baca Quran, perhati tengok atas waw tak ada hamzah. Ada yang duduk di atas ya, huruf ya. Ada yang duduk di bawah huruf ya. Kemudian ada yang hamzah ni dia tak ada rumah, dia stand alone. Tengah-tengah tu ada huruf hamzah. Sebab huruf hamzah ni dicipta kemudian, tak ada dalam mushaf yang ditulis oleh sahabat pada zaman Nabi tadi. Dia dicipta untuk apa? Hamzah ni untuk memudahkan kita membaca. Bagi orang ajam, orang Arab dia boleh baca terus, tapi orang ajam ni tak ada huruf hamzah ni, jadi susah. Dia nak membunyikan. Bunyi ada, bunyi hamzah, tetapi nak mengenali bunyi itu, bunyi hamzah tu kena ada kepala huruf ain. Jadi huruf hamzah tu diambil daripada kepala huruf ain. Itu hamzah tu. Sebab itu pengarang ni katakan bahawa sebagian ulama dikatakan bahawa Quran itu pada asalnya tidak berhamzah. Kata Quran itu. Cuba bayangkan kalau Quran tu dia tak ada hamzah, kita akan baca dia apa? Alif lam qaf ra alif nun. Dia akan jadi bacaan Quran aja. Bukan Quran. Quran di situ Quran. Jadi dia kena ada tanda tu. Kalau orang Arab dia boleh baca, dia faham terus. Maksudnya Quran bila ada, walaupun tak ada hamzah. Tapi bagi kita yang tak belajar bahasa Arab, yang tak memahami kalimah dan makna bahasa Arab, kita akan salah baca. Jadi hamzah tu dia memainkan peranan. Ketika dia letak di atas, di bawah, di depan, di tengah, dia ada fungsi dia. Dia datang kemudian. So dia bukanlah termasuk dalam resam Usmani. Huruf hamzah ni dia tak ada. Dalam yang disebut resam Usmani tu tak ada huruf hamzah. Itu yang pertama, kata pengarang. Atau mungkin juga kerana ia berasal daripada kata qurina asyai'u bi syai'i, yang bererti membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Itu yang kedua, kata pengarang. Kemudian dia katakan atau juga yang ketiga berasal daripada perkataan qara'in. Qara'in kerana ayat-ayatnya saling menyerupai. Qara'in tu yang hampir-hampir menyerupai. Maka bererti huruf nun yang ada di akhir kalimah itu adalah tulen. Jadi perkataan Quran qaf ra nun, nun tu adalah nun yang asli.
Namun pendapat ini masih dianggap kurang sahih, dan yang sahih adalah pendapat yang pertama. So ada beberapa pendapat sebelum ni, kita dah tengok pendapat yang pertama. Okey, kata pengarang, Al-Quran memang sukar apabila dihadkan dengan definisi secara akal yang memiliki pelbagai jenis, bahagian-bahagian dan ketentuan-ketentuannya yang khas, yang khusus, yang mana dengannya pentakrifannya dapat dihadkan secara tepat, tetapi benda itu dapat dihadirkan dalam fikiran atau realiti yang dapat dirasa. Misalnya, anda memberikan isyarat mengenainya dengan sesuatu yang tertulis dalam mushaf atau yang terbaca dengan lisan, lalu anda katakan Al-Quran adalah apa yang ada di antara dua kitab. Atau anda katakan Al-Quran adalah yang berisi perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, sampai dengan minal jinnati wan nas. Maksud dia dekat sini, apabila disebutkan Al-Quran itu, dia akan seolah-olah dapat difahami dianya dengan makna yang khusus, yang terhad aja. Sedangkan makna dia bukan begitu, maknanya lebih luas. Ada bila sebutkan Al-Quran tu kita terbayang, oh Al-Quran ini kita nampak dia ni mula dengan Bismillah sampailah minal jinnati wan nas, dalam bentuk begitu. So berbeza-beza tanggapan boleh diberikan dengan pelbagai definisi dan pendekatan. Para ulama menyebutkan definisi yang khas, yang khusus, berbeza dengan lainnya, bahawa Al-Quran adalah, sebelum ni kita pergi kepada definisi yang umum, ini yang khusus pula dia katakan. Barulah kita pergikan kepada kata-kata ini. Firman Allah dikatakan, kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. So ada 4 benda. So bila kita nak datangkan Quran itu dengan definisi yang khusus, apa di Al-Quran itu, ada 4 perkara dalam tu. Yang pertama dikatakan Al-Quran itu ialah kalamullah, kalam Allah, kata-kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-munazzal ala Muhammad, diturunkan kepada Muhammad, bukan diturunkan kepada Nabi yang lain. Itu yang kedua. Yang kedua, al-munazzal, dia ada sistem penurunan, secara sekaligus, secara beransur-ansur, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-muta'abbad bitilawati, bila kita baca Al-Quran itu dia jadi ibadah, ada pahala, ada ganjaran dia. Berbeza dengan kalau kita baca hadis. Hadis ni dia tidak macam Al-Quran, ada pahala yang khusus. Quran ni satu huruf aja Allah Ta'ala gandakan dia kepada 10 kali ganda, kan? Alif Lam Mim tersebut dah dapat 30, bukan 3 pahala, dia berikan ganjaran dia. So ada khusus ibadah di situ. Dia kata firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya menjadi suatu ibadah. Maka kata kalam yang termaktub dalam ta'rif tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakupi seluruh jenis kalam. Yang kata kalam ni, kalam Allah tu, kata-kata Allah tu, dia merangkumi semua jenis kalam. Ia disebut kalamullah sebab disandarkan kepada Allah yang menunjukkan secara khusus, secara khas sebagai firman-Nya, iaitu kata-kata Allah, bukan kalam kata-kata manusia, jin ataupun malaikat. So dia mula ta'rif Al-Quran tu dengan kalamullah. Secara jelas dikatakan bahawa Al-Quran ini ialah kalamullah, kata-kata Allah. Betul-betul disebahkan kalam itu kepada Allah. Tak boleh orang nak kata ini ada sebahagiannya kalamullah, sebahagiannya ialah kata-kata Muhammad, sebahagiannya ada mungkin ada pendapat orang. Tak, dia memang kalamullah fully. Quran itu semua kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kitab-kitab sebelum ni, yang mana wahyu diturunkan tu dah berlaku tahrif, telah berlaku pengubahan, pelencongan daripada makna yang asal, ditokok, ditambah, kan, oleh umat-umat yang terdahulu. So kalamullah tu memang dinisbahkan direct kepada Allah. Tak ada campur tangan manusia ke, jin ke, malaikat ke, apa-apa makhluk, tak ada masuk campur tangan dalam
kalam itu, dia kata. Kalimat al-munazzal, al-munazzal tu yang diturunkan, berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khas menjadi miliknya. Al-munazzal tu yang diturunkan, proses tu, ada proses diturunkan. Kalamullah tu diturunkan. Yang mana kalau kita nuzul Quran tu kita bincanglah, daripada Lauhul Mahfuz, daripada Allah diletakkan ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz dihantar ke langit dunia, daripada langit dunia diturunkan secara beransur-ansur, secara munajjaman sikit-sikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So daripada Allah tu sekaligus semua sekali, sampai ke Lauhul Mahfuz pun terus sekaligus, daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia pun sekaligus, daripada langit dunia kepada Muhammad secara beransur-ansur. Ada beberapa step, ada ulama kata ada 2 step, ada 3 step kan. So berbeza pandangan di situ kan. Tapi yang pentingnya dia kepada Muhammad secara beransur-ansur, al-munazzal, diturunkan sedikit demi sedikit. Kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan sekali terus, kitab Taurat terus sekaligus turun, kitab Injil sekaligus, kitab Zabur sekaligus terus pada Nabi-Nabi terdahulu. Berbeza dengan Nabi Muhammad. So sedikit-sedikit al-munazzal dia katakan itu. Yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khas menjadi miliknya. So kalam Allah itu satu, munazzal itu proses penurunan dia, seperti disebutkan dalam firman Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Surah Al-Kahfi ayat 109. Jadi kalamullah ni, Al-Quran itu kalau nak difahami, kalau nak ditulis, makna, pengertian, tafsiran dia, kalau dijadikan laut itu sebagai dakwat kepada pen untuk kita menulis, Allah Ta'ala sebut akan kering semua laut itu. Punya besarnya nilai, banyaknya tafsiran, banyaknya makna yang terkandung dalam kalam Allah, dan kalimat-kalimat Allah itu. Sama ada kita belajar, kita mempelajari, kita fahami, kita buat kajian ataupun tidak, itu cerita lain lah. Tapi Allah Ta'ala sebutkan sedemikian. Kemudian pengarang datangkan juga dalil yang kedua daripada surah Luqman ayat 27. Dia kata, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pen, pokok-pokok kat muka bumi ini semua potong buat pen, untuk apa? Untuk jadi jadi menulis kalimat Allah. Dan segala lautan menjadi tinta, menjadi dakwat, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, niscaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Hebatnya kalam Allah tu, isi kandungan yang ada. Kalau nak tulis, nak syarahkan, pokok pun tak cukup buat jadi pen, laut pun semua akan kering, datangkan 7 laut lagi akan kering lagi itu untuk menghuraikan kalimat-kalimat Allah. Sebab itu Al-Quran ini tidak boleh dicabar. Bila Quran itu turun, Quran ini dia kan kalamullah. Bila dia turun pada masyarakat Arab Jahiliyah, Arab Jahiliyah ni merupakan satu masyarakat yang mereka ni mempunyai kepakaran, kehebatan pada zaman itu untuk bersyair, berprosa, berpantun, berpuisi. Itu kehebatan dia, mempunyai nilai bahasa yang cukup tinggi. Walaupun dia hebat dari sudut itu, apabila datangnya Al-Quran, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kalamullah ini yang dinamakan Al-Quran, turunnya Al-Quran yang ada hebat-hebat tulisan-tulisan, puisi, syair, semuanya kalah dengan Al-Quran. Mereka tidak dapat menandingi kehebatan bahasa, erti yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga Allah cabar
Sebab zaman itu orang yang hebat-hebat dia ialah dari sudut puisi, dari sudut menulis, dari sudut bersyair kan. Allah cabar, kalau boleh buat satu surah macam Quran, buat satu ayat, buat satu juzuk, cuba tiru Al-Quran. Tapi semua zaman tu yang hebat dia tidak mampu untuk beat Al-Quran. Subhanallah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, so kita sambung sikit lagi kita habiskan tajuk ni. Itu tajuk tentang definisi dari sudut istilah. So kita membincangkan Al-Quran ni dari sudut istilah. Kita habiskan sikit lagi ni. Ada lagi satu perenggan dekat bawah ni. Jadi bila disebutkan kalamullah itu sifatnya al-mu'jiz, itu melemahkan. Turunnya Al-Quran itu sifatnya sebagai mukjizat. Dia melemahkan kalam-kalam yang lain. Datangnya kalamullah, kata-kata Allah, wahyu Allah itu mukjiz. Dia melemahkan semua syair, pantun, puisi-puisi Arab yang hebat-hebat tu semuanya kalah datang Quran. Dia tak boleh nak lawan, tak boleh nak beat. Allah Ta'ala cabar suruh datangkan ayat yang sama, tiru kalau boleh, buat sendiri. Tak boleh, tak mampu. Ada macam Muslimah Al-Kazab, ada mereka dalam kalangan orang kafir yang cuba buat,
tetapi semuanya tak menjadi. Dia cerita tentang alfil, manfil, cerita gajah, putu gajah, cerita kata. Jadi bila orang dengar, Arab berdengar pun dia gelak tu, macam tak ada nilai, walaupun orang yang hebat-hebat Arab tu. Jadi Quran tu sifat dia mukjizat, dia melemahkan. Macam Nabi Musa alaihi salam, zaman tu zaman orang yang banyak ahli sihir, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa tu. Kelebihannya tongkat dia tu jadi ular, boleh jadi macam satu bentuk sihir, tapi dia bukan sihir, dia mukjizat, mengalahkan sihir-sihir yang lain. Zaman Nabi Muhammad adalah zaman orang yang pandai bersyair, berprosa, berpuisi. Allah Ta'ala datangkan kalamullah, iaitu Al-Quran, sebagai mukjizat. Al-Quran ini mengalahkan puisi-puisi, kata-kata orang kafir pada ketika itu. Dan Quran ini dia kekal sampai hari kiamat. So mukjizat ini, kalau ditanya pada kita, apa bukti mukjizat yang ada lagi yang Nabi tinggalkan untuk kita boleh sebut. Inilah Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan sampai hari ini kita masih boleh baca lagi Al-Quran ini. Maksudnya kita membaca mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti benarnya Nabi itu, benarnya Allah, benarnya Al-Quran, benarnya kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita ada boleh baca mukjizat Al-Quran. Cuma kita nak baca tak nak baca tu cerita lain lah. Tapi kita boleh tengok, kalau orang tanya tongkat Nabi Musa mana sebagai mukjizat, tak ada dah tongkat tu. Itu kelebihan Nabi-Nabi terdahulu kan. Setiap Nabi itu dia ada mukjizat yang Allah Ta'ala beri kan. Tak ada, tak boleh tengok. Macam Nabi Muhammad pun dia belah bulan. Hari ni boleh tengok bulan terbelah lagi? Tak ada, itu dah lepas dah kan. Nabi Isa boleh hidupkan orang kan. Yang buta boleh jadi celik. Setiap Nabi tu ada kelebihan, ada mukjizat Allah. Tapi semua tu dah tak ada, kita tak boleh tengok. Tapi kita pada hari ni kita masih ada Al-Quran sebagai mukjizat. Sebab itu ada setengah ulama apabila dia mentarifkan Al-Quran ni dari sudut istilah, kalamullah itu kata-kata Allah al-mu'jiz, sebagai mukjizat. Kalau macam ini yang di bawah ni dia kata ada 4 poin je. Dia kata kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawati. Ada beberapa takrif yang lain diberikan bahawa kalamullah wahyu, kata-kata Allah yang diturunkan, kata-kata Allah yang sifatnya sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia tambah lagi melalui perantaraan Jibril. Ada ditambah lagi, bermula daripada surah Al-Fatihah berakhir dengan surah An-Nas. Ada beberapa takrif yang dituliskan oleh ulama yang lain, dan membacanya merupakan satu ibadah. So dia akan ada poin-poin penting tu, dia akan ada, cuma dia elaborate, panjang pendek tu berbeza dalam kalangan ulama. So itu habis dia kan kalamullah. Kemudian dia kata bawah sini kata-kata kepada Muhammad. Kan dia kata tadi kalamullah al-munazzal ala Muhammad, kata-kata kepada Muhammad, menunjukkan Al-Quran itu tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat dan juga Injil. So dia beza. Maksudnya yang diturunkan kepada Muhammad ini Al-Quran, dia tak sama dalam Injil, tak sama dalam Taurat, tak sama dengan kitab-kitab yang terdahulu. Memang khusus ayatnya itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So memang khusus, walaupun ceritanya tu ada, ceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, kisah-kisah tu ada dalam Taurat dan Injil, ada disebutkan, tapi yang ni khusus untuk Nabi Muhammad, ayat-ayat dia. Kemudian yang terakhir pada dengan tu dikatakan adapun al-muta'abbad bitilawatih, dia kata pembacaannya menjadi suatu ibadah, menunjukkan hadis-hadis ahad dan qudsi tidak termasuk. Jadi menjadi ibadah bila kita baca tu Quran aja, dia tidak termasuk hadis Nabi. Dia tak jadi ibadah bila kita baca hadis Nabi ataupun hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang mana lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga tidak menjadi ibadah apabila dibaca. Jika kita katakan misalnya ia diturunkan daripada sisi Allah dengan lafaznya, sebab itu pembacaannya dianggap satu ibadah. Artinya
membacanya di dalam solat atau lainnya termasuk ibadah. Tidak demikian halnya dengan hadis ahad dan juga hadis qudsi. Yang mana pengarang dibawa ni jangan pula kita boleh keliru yang katakan muta'abbad bitilawati menjadi ibadah dibaca, bukan maksudnya baca tu dalam solat aja baru jadi ibadah. Dekat mana-mana, di mana-mana kita baca, di mana waktu dan ketika, selagi mana itu berada di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maka dia merupakan satu ibadah. Sikit ke kita baca, banyak ke kita baca, satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah, satu juzuk, semua Quran, segala-galanya adalah disebut sebagai Al-Quran. Ada setiap huruf itu ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala pun berikan. So berbeza. Hadis ni dia tak mampu lah, dalam solat orang tak baca hadis. Dia mampu Quran, menaikkan zikir dan doa tu. Maka yang disebut sebagai muta'abbad bitilawati sama ada luar solat ataupun dalam solat. So dia kan kelebihan. Jadi kita dapat simpullah kat sini. Kita dah habis dah tajuk tentang definisi Al-Quran, bermula daripada muka surat 18 tu. Definisi dari sudut bahasa dah habis. Beberapa pandangan, pendapat ulama, dia pergi satu-satu. Kemudian hari ni kita pergi masuk kepada definisi dari sudut istilah Al-Quran itu apa dia. Ada 4 poin penting yang dibawa oleh pengarang dalam kitab ini. So saya rasa kita berhenti kat situ dulu. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan tengok pula nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. So ada berapa nama Quran ini. Bila banyak nama itu menunjukkan mulianya Al-Quran itu. Banyak sifat-sifat tu menunjukkan kehebatan Al-Quran. Kalau Arab dia kata banyaknya nama tu, banyaknya sifat tu menunjukkan semakin mulia sesuatu itu. Kalau kita lah nama kita seorang je Abu, tambah lagi depannya ada Dato' ke, Tan Sri ke, ada Ustaz ke, ada Syekh ke, Al-Hafiz ke. Jadi semua benda yang digandingkan dengan nama itu menunjukkan kehebatan dia. Itu kita akan tengok pada kuliah yang akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu ma fina syaqiyyan wa matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.